Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan Hadi Jatuhan Kuasa Surau An-Nur, Kampung Sentosa Jaya. Yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Ramadan Abdullah, sahabat saya yang menjemput saya untuk hadir pada hari ini. Terima kasih lah, saya besar hatilah kena panggil ni sebab saya jarang orang panggil. Jadi adalah sahabat-sahabat yang ingat kat kita ni, dia panggil kita, alhamdulillah lah. Para asatizah yang ada pada hari ini, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnia-Nya yang diberikan kepada kita ni, nikmat zahir dan juga nikmat batin. Nikmat zahir, nikmat yang kita nampak, yang kita dapat rasa, dapat makan, kan? Nikmat apa lagi? Kenderaan kita. Itu semua adalah nikmat zahir. Kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang zahir ini, dan kita bersyukur juga kepada Allah terhadap nikmat yang dipanggil nikmat yang batin, yang kita tak nampak ni. Terutamanya nikmat iman, yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Tuan-tuan, nikmat iman ni tuan-tuan, maknanya kita dapat masuk agama Islam ni dan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nampak macam remeh lah, sebab orang Islam mungkin ada lebih kurang dekat-dekat 2 bilion. 2 bilion dalam dunia ni, ada 2 bilion. Tapi penduduk bumi seluruh ada 8 bilion. Jadi orang Islam, orang Islam tu lebih kurang 1/4 sahaja daripada penduduk bumi ni. Kalau 4 orang tu seorang je. Jadi mana lagi 3 tidak diberi petunjuk kepada mereka. Jadi alhamdulillah kita di kalangan seorang tu. Kita di kalangan seorang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia-Nya yang dikurniakan kepada kita. Sebab apa tuan-tuan? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah bagi dunia ni, nikmat dunia tu yang zahir, saya khabar tadi tu, nikmat yang zahir tu Allah bagi kepada yang dia suka dan kepada yang dia tak suka. Allah bagi kepada semua orang. Wala yu'til imana, dan dia tidak akan memberi iman illa liman yuhib, kecuali kepada siapa yang dia suka sahaja. Jadi tak tahulah apa ciri kita yang Allah SWT suka ni, tapi alhamdulillah kita dapat nikmat iman. Jadi benda yang pertama, kita syukurlah kepada Allah SWT di atas nikmat-nikmatnya. Dan kita bersyukur juga Allah SWT pertemukan kita pada malam ni lah. Saya pun ada lalu sini. Saya duduk sini sebenarnya, duduk Senawang ni, walaupun saya mengajar di Melaka, mengajar Universiti Melaka, tapi duduk sini. Lalulah Kampung Sentosa ni kan, tapi tak pernah lah singgah dah kan. Mungkin tak kena time ko, waktu solat tu kita tak singgah lah. Tapi alhamdulillah lah, dengan jemputan ni kita dapat lah hadir ke surau ni. Tuan-tuan, jadi saya dijemput ini untuk memberi ceramah Ramadan, ambang Ramadan ke apa lah, gitu kan. Jadi apa tu, kita kini berada pada 20 Syaban ke 21 lah kot. 21 Syaban lah. Masuk ni mungkin dah 21 Syaban, yang mana beberapa hari lagi kita akan menghadapi ataupun kita akan meraihkan kehadiran bulan Ramadan. Di antara amalan salafus salih tuan-tuan, amalan salafus salih maknanya kurun yang awal, zaman Nabi, selepas generasi selepas Nabi dan selepas tu, kita panggil salafus salih. 3 kurun yang pertama tu. Di antara amalan mereka
dalam menantikan bulan Ramadan. Mereka 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka dah berdoa dah. Allahumma sallimni li Ramadana. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Wasallim Ramadana li, dan sampaikanlah Ramadan tu pada aku. Watasallamahu minni mutaqabbala, dan engkau terimalah amalan aku pada bulan Ramadan itu. Dan dalam aku ini di kalangan orang-orang yang diterima amalannya. Jadi itu antara doa mereka 6 bulan. 6 bulan diriwayatkan 6, asar ni dikata 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka dah minta lah. Kita dah nak masuk Ramadan dah. Kita terkejut kan, dia minta. Jadi kalau dia dah 9 hari 10 hari nak masuk Ramadan, dia dah tak terkejut sebab dia dah minta lama. Dia minta dan Allah sampaikan mereka pada bulan Ramadan. Kita hari tu baru puasa, ni dah masuk balik puasa balik dah kan. Okey tuan-tuan, jadi jadi saya hari ni, saya ni bukanlah pandai mana tu kan. Jadi mungkin saya akan sebut 1-2 perkara lah hari ni berkenaan dengan bulan Ramadan. Perkara pertama sekali yang kita nak bincangkan hari ni adalah berkenaan bulan Ramadan itu sendiri. Tuan-tuan, bila masuk je bulan Ramadan, apa yang kita fikir? Apa yang kita terlintas kat kita ni? Puasa lah kan? Puasa. Ramadannya puasa lah. Okay. Sedangkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang bulan Ramadan di dalam Al-Quran, sebut banyak kali nama sahabat saya ni Ramadan nama dia. Patutnya dia bagi tazkirah hari ni. Ustaz Ramadan tak apalah kan, dia jemput saya sebab surau dia kan, apa pula kono jadi Ramadan ni disebut di dalam Al-Quran berapa kali tuan-tuan? Bulan Ramadan tu disebut berapa kali dalam Al-Quran? Sekali. Ayat tu lah yang dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yang tu ialah disebut perkataan Ramadan sekali ya. Okey, bulan Ramadan, syahrul Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan berkenaan dengan petunjuk dan juga al-furqan. Yang ini perkara-perkara yang hak dan juga yang batin. Okey, apa benda tu? Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, Al-Quran hudan linnas, petunjuk kepada manusia, penjelasan berkenaan petunjuk dan juga perkara yang hak dan batil. Yang tu jadi ada ompek bondo disebut selepas bulan Ramadan, lepas tu baru sebut faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Sesiapa yang menyaksikan bulan ini maka berpuasalah. Jadi puasa tu, kita bila masuk bulan Ramadan kita ingat puasa. Sedangkan apabila Al-Quran gambarkan kehadiran bulan Ramadan, dia cerita ompek bondo tu dulu, nombor 5 baru puasa. Jadi kita terlepas, kadang-kadang kita nampak nombor 5 dulu, sedangkan nombor 1, 2, 3, 4 Okey, jadi perkara yang paling utama apabila bila datang bulan Ramadan, yang Allah nak tegaskan dalam ayat tu, apa dia? Ramadan ni apa? Al-Quran turun. Itu yang dia nak bagi tahu. Jadi kalaulah kita ni orang yang masuk pada bulan Ramadan, satu ayat pun tak baca, jadi amat pelik lah kita ni. Pelik warna lah. Dia macam tujuan Ramadan ni tuan-tuan, kalau kita baca ayat tu betul-betul bulan Ramadan yang diturunkan kepada Al-Quran sekian-sekian, siapa yang faman syahida minkum syahr, siapa yang saksikan kehadiran bulan itu maka puasalah. Kalau kita faham betul-betul ayat ni, maknanya kita berpuasa pada bulan Ramadan itu, kita berpuasa pada bulan Ramadan itu sebab penurunan Al-Quran. Kita puasa tu sebab Allah nak bagi tahu Al-Quran adalah bondo yang kita turunkan. Siapa yang nampak, yang saksikan, siapa yang ada pada bulan itu puasa sebab Al-Quran ni tadi.
Dia macam orang, kalau dia tak faham lagi ayat tu, macam dia poi apa ni lah, birthday party kan. Kita poi, ada orang ada birthday ni, kita poi lah rumah orang tu, poi, kita pun happy lah, sambut semua birthday, happy birthday. Lepas tu kita pun, birthday siapa ni? Dia macam kita tak tahu kenapa birthday siapa, kita tak tahu kan. Macam tu lah lebih kurang orang yang masuk bulan Ramadan puasa tak tahu apa tujuannya. Tujuannya adalah kita berpuasa itu sebenarnya adalah menyambut penurunan Al-Quran. Sebab benda ini besar, kita tak boleh duduk saja ni. Allah Ta'ala kata puasa. Yang tu maksudnya. Okey. Jadi tuan-tuan, apabila kita sambut bulan Ramadan, janganlah kita sekali-kali abaikan Al-Quran. Jadi itu poin saya yang pertama, iaitu jangan kita masuk bulan Ramadan dua juzuk je. Kadang ada semangat mula-mula tu kan, 2 juzuk je. Puasa elok habis, alhamdulillah, habis 30 hari. Tapi Qurannya 2 juzuk sahaja kan. Jadi bagilah sama dengan apa yang kita puasa tu, 30 juzuk. Ataupun kalau boleh khatam banyak kali, kita khatam. Tuan-tuan, jadi itu adalah ibadah yang pertama saya nak tegaskan di sinilah berkenaan dengan bulan Ramadan. Tuan-tuan, jadi saya nak bincangkan perkara yang kedua. Selepas saya tegaskan yang pertama adalah Al-Quran, hari ini kita nak bincang sikit tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ni sangat popular. Bila masuk je bulan Ramadan, semua ustaz akan baca hadis ni. Apa bunyi hadis tu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, dalam keadaan dia itu mengimani ataupun beriman, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran. Puasa tu dalam keadaan penuh beriman dan juga mengharapkan ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan untuknya apa yang telah berlalu daripada dosanya. Maksudnya kalau dia puasa tu cukup 2 syarat tu, maka dosa dia yang hidupnya mari 50 tahun yang lepas, Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala ampunkan semua dosa lah, kecuali dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar itu memerlukan taubat. Jadi semua ni habis. Terpandang anak dara orang ke, terlanggar kereta yang tu terlanggar kereta orang, kena minta maaf lah. Tapi dosa-dosa yang berkait dengan Tuhan lah, kita cuaikan salat ke, dosa-dosa itu Allah Ta'ala ampunkan semua. Okey, jadi hari ini saya nak bincang hubungan puasa dengan rukun iman. Puasa kita tu, yang kita akan puasa tu, Nabi bagi tahu siapa yang berpuasa dalam keadaan beriman. Saya nak kaitkan dengan rukun iman gitu. Okey. Rukun iman ada berapa tuan-tuan? Ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab. Yang keempat, Rasul. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar. Okey, ada 6 ni. Jadi apa kaitan puasa yang kita nak buat tu dengan rukun-rukun iman ni? Sebab Nabi kata dia berpuasa dalam keadaan beriman. Jadi bila kata beriman, orang itu mesti beriman dengan 6 perkara ni. Okey, yang pertama sekali dengan Allah. Apa kaitannya kita puasa tu dengan Allah Ta'ala? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW dia riwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya yang ni kita panggil hadis qudsi. Kalau Nabi riwayatkan tu, dia jadi Al-Quran lah. Tapi bila dia riwayatkan, Allah Ta'ala kata, Nabi bagi tahu, Allah Ta'ala bagi tahu, tapi tak ada dalam Al-Quran. Yang tu kita panggil hadis qudsi. Okey, dalam hadis qudsi Nabi bagi tahu, Allah Ta'ala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu adalah untuk diri dia sendiri.
illa saum, kecuali puasa. Jadi segala amalan yang kita buat ni, salat kita, zakat kita, haji kita, Allah Ta'ala kata yang tu dia buat dan dia akan dapat. Dia akan dapat, Allah akan bagi dengan cara apa pun Allah akan bagi. Tapi Allah kata illa saum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, sesungguhnya puasa tu, kalau anak Adam itu berpuasa, innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan balas pahala berpuasa tu. Aku sendiri yang akan balas. Kita kalau ada orang kaya bagi tahu kat kita kan, yang tu jangan bagi, yang tu saya nak bori. Yang tu maksudnya bosalah dia nak bori tu. Tak adalah dia bori RM10 tu, kan? Maknanya yang tu tak apa, yang tu saya yang akan bori. Tuhan yang maha kaya bagi tahu kalau anak Adam itu berpuasa, dia sendiri yang akan beri pahala. Wa ana ajzi bih. Okey. Jadi di situ apabila kita berpuasa, sebab apa Allah Subhanahu taala anggap puasa itu besar daripada amalan-amalan yang lain? Sebab berpuasa itu, kita ni kalau solat, kalau kita solat tuan-tuan, ada orang nampak, tak kisahlah anak kita ko, ada orang lalu nampak, kan, kita akan nampaklah benda tu nampak. Bayar orang yang terima zakat kita ko, yang terima duit kita itu, dia nampak kita bagi, walaupun tak ada orang lain nampak, tapi ada orang nampak. Tapi puasa ni tak ada siapa tahu, kan? Kalau kita depan orang, saya puasa, balik rumah makan nasi, kan, tak ada siapa tahu. Tapi kita balik rumah duduk seorang-seorang, kita pun tak makan. Kerana itu puasa itu pahalanya besar, sebab kita takkan berpuasa melainkan kita beriman dengan Allah SWT. Jadi besarnya pahala berpuasa. Itu kaitan pertama dengan Allah, iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Nabi SAW sebut juga lis-saimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih, maknanya kegembiraan apabila dia berbuka, dan yang kedua kegembiraan farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan apabila dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi puasa ni, orang yang berpuasa dia sering dikaitkan dengan kepercayaan dia dengan Tuhan. Kita happy tak bila buka puasa? Kita happy, gembira kita. Oh ya, satu hari tak jumpa air, kan? Nak jumpa tapi tak boleh minum, tapi bila kita happy. Begitulah orang yang berpuasa itu bertemu dengan Tuhannya. Dia rasa tak sabar nak tengok. Dan kita tahu juga nikmat yang terbesar di dalam syurga apa dia? Nikmat paling besar dalam syurga, bidadari ke? Tak, iaitu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Melihat Allah, yang tu paling besar. Jadi happynya orang-orang yang berpuasa. Okey. Jadi itu rukun iman yang pertama, Allah. Okey, rukun iman yang kedua apa tadi? Malaikat. Apa kaitan kita berpuasa ni dengan malaikat? Apa kaitannya? Berimannya kita dengan berpuasa itu, kita beriman juga dengan malaikat. Di dalam Al-Quran Allah sebut wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, dan berkata qarinnya, inilah apa yang aku catat terhadap orang ni. Jadi qarin ni dalam Al-Quran, qarin ni maksud dia orang tu dekat dengan kita. Qarin ni qarin ni ada qarin yang baik, kita ni sendiri ada qarin kita. Kita ada qarin kita. Qarin yang baik dan qarin yang jahat. Qarin yang jahat di kalangan jin, dan qarin yang baik adalah malaikat. Dia ni sentiasa berdamping dengan kita. Arab dulu dia panggil qarin, qarinain ataupun qarin. Dipanggil dua orang itu, kalau dia pergi mana pun mesti ada seorang lagi. Seorang tu kalau pergi mana-mana ada seorang lagi, yang tu dipanggil qarin. Jadi kita ini ada qarin yang baik, ada qarin yang jahat. Qarin yang jahat diikat, betul?
Bulan Ramadan syaitan diikat, qarin jahat diikat. Tetapi qarin kita yang baik itu sentiasalah mencatat amalan kita. Jadi apabila kita berpuasa pada bulan Ramadan, ia menyedarkan kita bahawa ada qarin yang baik dengan kita, iaitu malaikat. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Apa rukun iman yang ketiga? Beriman dengan kitab. Beriman dengan kitab. Okey. Jadi apa kaitan puasa ni dengan beriman dengan kitab? Untuk pengetahuan tuan-tuan, semua kitab yang Allah SWT turunkan, apa sebelum daripada Al-Quran? Banyak sebelum daripada itu Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, apa lagi? Taurat, Injil, Zabur. Kesemua itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Kesemua kitab Allah itu diturunkan pada bulan Ramadan. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan juga At-Tabarani, yang dihasankan oleh Al-Albani, Nabi SAW beritahu, unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam fi awwali lailatin min Ramadan. Diturunkan suhuf Ibrahim alaihi salam pada hari pertama ataupun malam pertama daripada bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin madaini min Ramadan. Dan diturunkan Taurat 6 hari pada bulan Ramadan. Taurat diturunkan hari yang ke-6, Injil pada hari yang ke-13 daripada Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada hari yang ke-24 daripada Ramadan. Iaitu Quran ni turun malam ke siang, tuan-tuan? Quran turun malam ke siang? Malam lah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi hari yang ke-24, maksud dia adalah malam yang ke-25, malam ke-25. Jadi hadis ni, sebab tu di kalangan ulama berpendapat, ada juga sebab tu tak 27 itu malam Lailatul Qadar bukan pendapat muktamad, bukan. Ada yang kata 25 disebabkan hadis ni. Jadi tapi Nabi tak bagi tahu secara detail mana, tapi kita kena cari mana-mana. Okey. Jadi apabila kita kata kita beriman dengan kitab Allah SWT, kita berpuasa pada bulan Ramadan, dia menyedarkan kita juga bahawa kitab-kitab Allah yang lain daripada Al-Quran pun juga turun pada bulan Ramadan. Okey, jadi sebab tu Nabi SAW kata taharru lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar, apa ni, 10 pada 10 yang terakhir bulan Ramadan. Okey. Jadi tuan-tuan, kita kata kita beriman dengan kitab. Jadi apa kita kena buat? Kita puasa, setelah kita puasa kita kenalah baca Al-Quran tu. Bukan sekadar baca. Baca tu kita baca diri sendiri. Kadang-kadang orang Ramadan ni dia akan tadarus lah. Kita tunggu tadarus lepas tarawih tu kita baca yang tu je. Tak cukup. Tak cukup. Sebab kita beritahu tadi kan, tujuan kita puasa ni apa dia? Al-Quran. Jadi tadarus tu sendiri kita join, kita boleh betulkan diri kita, kita boleh betulkan orang lain. Jangan malu bila orang tegur kita kan, walaupun kita ustaz tu kadang salah aja kan, sebab kita dah ngantuk kan, nampak more dah bila lah nak makan ni kan. Kadang-kadang orang tadarus ni dalam beg sikit keluar, jadi dia more dah tinggal sikit kan, jadi dia mungkin terlopeh pandang. Kita baca, kita betulkan orang betulkan kita, dan dalam masa yang sama kita juga baca untuk diri kita. Kita pun ada rekod kita baca sendiri tu dari mana ke mana. Lepas itu apa lagi kita buat dengan Al-Quran ni? Kita belajar Al-Quran. Bulan ini adalah bulan Al-Quran. Jadi baca Quran, belajar Quran. Jangan sibuk dengan benda lain. Tak payah sibuk dengan benda lain. Belajar pun kalau kita nak belajar berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber utama ilmu di dalam Islam. Kalau kita kata sibuklah, saya nak belajar tentang sains lah, jangan sibuk bulan ni belajarlah.
Al-Quran. Ada satu i'jaz, saya pun dengar cerita daripada orang ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah SWT sebut innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ini ayat ni yang mula-mula dalam Al-Quran tu. Kalau kita buka mushaf pertama tu, lepas alif lam mim tu sebelah tu. Sebelah tu innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberi perumpamaan terhadap nyamuk, ba'udah nyamuk, fama fawqaha, dan apa yang di atasnya. Maknanya ulama faham dulu, nyamuk ni Allah tak malu nak bagi perumpamaan nyamuk ko dan apa yang atas daripada nyamuk. Contoh mungkin besar dari kocik macam nyamuk ko, besar macam nyamuk. Yang tu dia faham ayat fama fawqaha, kocik macam nyamuk ko ataupun lagi besar daripada nyamuk. Allah tak malu. Di kalangan ulama juga faham fama fawqaha tu Allah tak malu nak bagi perumpamaan nyamuk ko ataupun apa yang lagi kocik daripada nyamuk. Yang tu dipahami. Sehinggalah ada penemuan baru-baru ni dikatakan tak pasti, saya tak pasti sebab saya dengar cerita ni, tapi saintis jumpa nyamuk tu, atas nyamuk tu ada binatang. Yang lagi kocik dah, nyamuk tu dah kocik dah, tapi di atas nyamuk tu ada binatang yang ikut nyamuk tu. Jadi ini membuktikan Al-Quran fama fawqaha dalam bahasa Arab fawqa ni atas tu, atas daripada tu. Jadi maksud Allah Ta'ala, Allah tak malu nak bagi perumpamaan terhadap nyamuk tu ataupun atas nyamuk tu, binatang yang kocik atas nyamuk. Jadi kalau you nak cakap pasal sains, Al-Quran i'jaz, i'jaz, mukjizat terhadap sains ni. Kadang-kadang yang tu kena cek balik lah. Tapi banyaklah perkara-perkara bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah Ta'ala bercerita tu, baru di antaranya ada penghalang yang dua ni tak boleh tembus. Air masin dengan air tawar tak boleh. Yang tu Quran dah bagi tahu. Orang baru jumpa. Jadi Al-Quran mendahului sains. Jadi kalau kita nak belajar, tuan-tuan, balik tadi, kalau nak belajarlah apa sahaja yang berkenaan dengan Al-Quran bulan ni. Okey. Yang kedua, yang seterusnya, apa lagi tentang Al-Quran ni? Kitab-kitab lain tu kita dah tak boleh nak beramal, kan? Kita hanya tinggal Al-Quran. Dan inilah syariat yang terakhir. Jadi kita belajar, kita baca, kita belajar dan kita dengar. Bila nak dengar Al-Quran ni? Tarawih. Tarawih ni kita dengar baca Al-Quran. Janganlah cari kita sebagai AJK surau ke AJK masjid, kita cari imam yang paling laju. Janganlah, tuan-tuan, kan. Bulan Ramadan ni jangan macam tu lah. Tak apalah, invest lah sikit, carilah orang yang baca Al-Qurannya baik. Yang panjang sikit lah, janganlah nak kan, 2 ayat dah, 2 ayat kan, 1 ayat lah kan. Jadi janganlah macam tu. Kita carilah, invest sikit supaya kita dapat juga mendengar Al-Quran dengan bacaan yang baik di dalam salat tarawih kita. Dan perkara yang keempat, jangan lupa untuk kita hafal Al-Quran. Kita hafal dengan kadar masing-masing lah, tuan-tuan, kan. Kita kadang-kadang ayat-ayat lazim tu pun tak habis lancar. Sedih, tuan-tuan. Sebab saya ni adalah rumah ni dia ada tadika. Jadi bila kita cari cikgu tu, kita minta budak tu, okey cikgu, kita naklah cikgu yang ada agama sikit, kan. Cikgu, okey, baca surah Alam Tarakai. Tak tahu, Alam Tarakai pun tak tahu mana. Budak tu yang di Kobar belajar, ada UPSR mari, PT3, ada SPM. Habis SPM tak boleh baca Alam Tarakai pun, Alam Tarakai fa'ala, itu pun tak boleh nak baca. Jadi apa yang nak dibanggakan? Tapi mungkin kalau kita dah berusia, kalau kita tak mampu, tak apalah. Tapi jangan lupa kita mesti juga berusaha untuk hafal Al-Quran ni. Hafal Al-Quran ni. Baru-baru ni ada isu Pak Sumit ni, kan. Pak Sumit yang tuan-tuan tahu, kan. Ada tuan. Pak Sumit ni dia ni orang soleh lah, tuan-tuan. Dia kata kalau kita hafal Al-Quran, lepas tu kita lupa, kan, nanti Allah akan azab
Allah akan tanya dan Allah akan azab balik kita ayat yang kita lupa tu. Jadi dia berdasarkan perkara tu, dia sebut hadis ni hadis sahih dia cakap kan, berdasarkan perkara tu jadi dia tak galakkanlah kita ni lancar Quran. Dia kata baca je tak payah lancar. Jadi tuan-tuan, jadi benda-benda macam ni memang banyak berakar umbi di dalam masyarakat kita sebab hadis tu tidak sahih. Jadi bila tidak sahih, dia tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Hadis tu paling tidak pun dhaif. Paling baik pun kita panggil dhaif. Jadi kita kadang-kadang kita punya stand tu, kita punya pendirian tu kadang-kadang berdasarkan benda-benda yang dhaif tu lah. Itu pendirian kita. Kita bina pendirian kita daripada benda-benda yang salah. Jadi bila kita fahamkan orang, kadang-kadang kita salah. Jadi kita kena faham jelas betul-betul apa yang membuatkan kita cakap macam tu. Kita kena tengok apa base dia. Jadi dia kata tak payah lancar, sedangkan hadis itu hadis dhaif. Hadis dhaif sebab dia mursal. Okey. Jadi tak mungkin orang yang lupa Allah akan azab dia. Tak mungkin. Nabi kata rufi'al qalam an salas. Pen itu diangkat terhadap 3 perkara kan. Orang yang salah dan orang yang terlupa kan. Memang dia. Kalau kita minta juga dalam Allah Taala ajar kita dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kau hukum kami kalau kami lupa. Jadi tak mungkin Allah Taala lupa. Okey. Allah Taala hukum kita kalau kita lupa. Okey. Jadi janganlah kita tinggalkan bulan ini tanpa menghafal apa-apa surah pun di dalam Al-Quran. Kalau orang yang alim-alim ni, dia macam ustaz depan ni, dia kena lagi banyak lah, dia kena ulang lagi banyak lah. Tapi kalau orang biasa-biasa pun, dia jangan habis Ramadan ini tanpa ada apa-apa surah yang masuk dalam kepala dia. Kena lancar. Okey, kita dah sampai nombor berapa tadi? Sampai alhamdulillah tuan. Ada ingat. Okey, jadi Allah dah, malaikat dah, kitab dah. Lepas itu, lepas beriman kepada kitab, kita beriman dengan Rasul. Apa kaitan puasa kita dengan Rasul? Kata Ibnul Qayyim, semua Rasul-Rasul ini tidak ada seorang Rasul pun melainkan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dia berpuasa. Walaupun dia tak dapat syariat macam Nabi Muhammad, macam Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi sebelum ni tak dapat syariat bulan Ramadan berpuasa sebulan, tetapi kesemua mereka, kata Ibnul Qayyim, semuanya diperintahkan untuk berpuasa. Jadi apabila kita kata kita berpuasa, kita kena sedar bahawa Rasul-Rasul sebelum daripada kita juga berpuasa. Lepas tu, kaitan yang kedua, orang yang berpuasa ni tuan-tuan, apa bondo yang dia nak buat? Dia akan tiru macam mana Nabi dia berpuasa. Macam mana Nabi puasa ni start dengan apa? Sahur. Sahur kan. Lalu kita akan bersahur macam Nabi. Nabi bersahur dengan apa? Dengan tamar, dengan air. Jadi kita akan usaha berpuasa macam Nabi. Nabi sahur pukul 12 ke? Tak. Nabi lambik kan, Nabi lambik kan sahurnya. Lambikkan sahur dan cepatkan berbuka, tapi jangan copek lah. Hari tu dah kono dah. Hari tu kono kan Selangor. Selangor kan dia azan awal. Orang pun confident, Allahumma lakasum tu kan, makan semua kena kotak puasa. Puasa dia, kita kena yakin dia masuk. Kita tak boleh zan, tuan-tuan, zan. Ada soalan baru ni orang tanya. Dia bangkit sahur kan, dia sebab sebelum ni kan subuh lambik kan, 6 suku macam tu lah. Lepas tu dia makin copek kan, jadi 6, 10, 6, 9. Okey, dia bangkit-bangkit tu dia rasa habis 6 suku kot. Jadi dia pun makan sampai 6 suku tu. Tengok-tengok buka handset. Wah, apa sonar subuh masuk ni? 6, 9 minit. Kan? Jadi dia boleh teruskan berpuasa ke dia kena tak boleh puasa? Batal ke boleh sambung? Kalau ikut majoriti, saya boleh kata majoriti pendapat, walaupun ada yang kata boleh sambung, tetapi
hujah mereka tak kuat. Sebab kita bersahur tu dia mesti dengan yakin. Yakin masih lagi dalam waktu, dia tak boleh rasa ada lagi ni, tak, dia tak boleh rasa. Begitu juga masuk waktu, rasa dah masuk ni, tak boleh, jangan buka sampai dia yakin. Sebab dia punya kaedah masih siang sehingga terbukti malam. Kaedah qawaid fiqhiyah dia macam tu. La ibrata bizanni albayinu khata'uhu. Tidak ada ibrah terhadap zan yang jelas salah. Jadi sahur sahur tu biasanya kita tak ada masalah, tapi buka puasa tu kan sehari puasa, hujung tu salah. Majoriti berpendapat qada puasa. Okey tuan-tuan, jadi jaga-jaga. Jangan ambil ringan lah. Maknanya kita confident, okey kita buka, okey 7 handset lah sekarang ni, handset dah jam botol kan, handset tu memang betul lah, itulah waktu. Jadi kita tahu 7 suku, kita yakin 7 suku, walaupun belum azan tapi dah 7 6 boleh kan? Kita tahu, kita yakin 7 suku, jadi kita boleh berbuka, kita boleh buka sebab kita yakin. Jadi kita jangan zan jangan sangka-sangka. Okey, seterusnya tuan-tuan, habislah Rasul tadi. Dah pokok ni tuan, lagi mana 5 minit nak apa ni, nak Isyak. Okey, lepas Rasul apa? Hari akhirat, hari kiamat ataupun hari akhirat. Dalam hadis Nabi SAW sebut, apabila Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, dibuka pintu-pintu syurga dan dikunci pintu-pintu neraka. Okey, jadi orang-orang yang beriman ni, dia apabila Nabi SAW sebut bila masuk sahaja Ramadan, ja'akum syahrul Ramadan, bila masuk je bulan Ramadan, pintu syurga dibuka dan pintu neraka dikunci, ditutup. Dia kena membuatkan kita sedar, yang ni kita ini bila kita masuk je bulan ni, akhirat tu macam depan mata kita, syurga dan neraka. Yang tu yang dimaksudkan dengan beriman. Puasa kita dengan beriman pada hari akhirat. Okey, itu perkara yang pertama. Nabi kata nampak syurga, nampak neraka. Orang yang puasa ni macam tu. Dan yang kelima, yang seterusnya adalah orang yang berpuasa ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, man sama yauman fi sabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah. Pada jalan Allah maksud dia apa? Kalau ulama kata pada jalan Allah ni maksud dia ikhlas kerana Allah Taala, sukarela kerana Allah Taala, ataupun dia itu buat kerana taat kepada Allah Taala. Kalau dia buat, dia berpuasa satu hari kerana dia taat kepada Allah SWT, Allah Taala wajibkan kita puasa, taat. Nabi bagi tahu ba'adallahu wajhahu. Dia bukan puasa tadi sebab mak suruh puasa, kawan dia puasa, dia malu kalau tak puasa. Dia puasa itu kerana taat kepada Allah. Allah kata Allah menjauhkan mukanya, wajahnya daripada neraka sejauh 70 tahun. Orang yang berpuasa kerana taat kepada Allah, Allah jauhkan mukanya selama 70 tahun. Macam mana nak kira tu? Kira lah 70 tahun perjalanan. Sampai mana gitu 70 tahun? Mungkin dah berapa kali pusing bumi dah, kan? Jadi sejauh tu Allah SWT jauhkan kita. Okey, seterusnya ada satu hadis yang dhaif lah tuan-tuan, yang popular jugalah di kalangan masyarakat kita, yang dia kata bulan Ramadan itu awwaluhu maghfirah, awalnya keampunan, wa awsatuhu rahmah, dan di tengah-tengahnya adalah rahmat, dan hujungnya adalah itqun minan nar, pembebasan daripada neraka. Jadi bulan Ramadan itu dibahagikan berdasarkan hadis tu, dibahagikan kepada 3. 10 hari pertama adalah keampunan Allah Ta'ala, siapa nak rebut keampunan 10 hari itu. Yang kedua, rahmat, siapa nak dapat kasih sayang Allah 10 hari yang kedua. Siapa yang nak bebas daripada neraka adalah 10 hari yang terakhir. Tapi hadis ni adalah hadis
dhaif. Yang ni tak betul sebenarnya tuan-tuan. Kerana yang sahihnya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, inna lillahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah Taala itu utaqaun fi kulli yaumin wa lailah. Allah Taala akan bebaskan, bagi Allah Taala itu orang-orang yang bebas pada setiap malam dan setiap siang. Jadi kalau kita kata 10 yang terakhir sahaja yang Allah bebaskan orang daripada neraka, tak betul lah. Sebab setiap hari dan setiap malam Allah ada calon-calon yang nak dibebaskan daripada neraka. Tuan-tuan, kita hidup ni tuan-tuan, bukan hidup lah, mati kita. Kalau kita mati tak masuk neraka tu adalah satu kejayaan yang paling besar. Sebab kalau tak masuk neraka, maksudnya masuk syurga. Tapi kalau masuk neraka dulu baru masuk syurga, yang tu tak berjaya, tuan-tuan. Jadi setiap malam Allah Ta'ala pilih calon-calon dia untuk dia bebaskan. Jadi tak mahu ke kita termasuk di dalam calon Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Okey, kita buat sungguh-sungguh 1 malam, 2 malam, Allah pilih kita. Yang ni termasuk dalam senarai dia yang takkan masuk neraka. Tuan. Dan yang terakhir, apa tadi? Kelima, percaya, beriman dengan hari kiamat. Dan yang keenam, beriman dengan qada dan qadar. Jadi bagaimana orang yang berpuasa itu kaitannya dengan qada dan qadar? Malam pada bulan Ramadan itu sendiri ada malam yang dipanggil Lailatul Qadar. Qadar itu maksudnya ketentuan. Qadar ni actually banyak masuk dalam bahasa Arab. Qadar ni Lailatul Qadar. Qadar tu boleh masuk pertama kuasa, power. Jadi kalau kita kata malam, the night of power, malam yang berkuasa, boleh jadi maksud dia. Qadar juga, Lailatul Qadar, malam qadar. Qadar juga boleh membawa maksud benda yang sempit. Allah yabsutu, innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Perkataan tu, Allah meluaskan rezeki sesiapa yang dia mahu dan dia sempitkan. Wa yaqdir, perkataan sama tu, qadar. Jadi qadar boleh masuk power, kuasa, boleh juga maksud sempit. Kenapa sempit? Allah bagi tahu dalam Al-Quran apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam qadar nanti, semua malaikat yang ada di langit akan turun. Malaikat ni sikit ke banyak? Banyak sangat kan? Terlalu banyak. Sehingga batu yang ada di bumi ni pun tak sama banyak macam malaikat. Malaikat banyak tu. Jadi malaikat turun berpuluh-puluh. Jadi menyebabkan malam itu jadi sempit dengan malaikat. Yang tu maksud qadar. Qadar, Lailatul Qadar. Dan yang ketiga maksudnya, ada berapa maksud ni? Yang saya ingat 3. Ada maksud yang seterusnya adalah qadar juga membawa maksud ketentuan. Yang kita panggil qada dan qadar. Pada malam itu takdir seseorang itu ditulis pada tahun depan. Tahun depan malam tu, maksudnya ilmu tu daripada Allah Ta'ala ditransfer kepada malaikat. Daripada Lauh Mahfuz masuk dalam rekod malaikat. Malam tu siapa yang akan dapat macam ni, malam itu ditulis. Macam mana kita tahu? Sebab ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata malam ni, Ibnu Abbas ni tak akan cakap melainkan dia dapat daripada Nabi lah. Dia faham macam tu. Jadi Ibnu Abbas kata malam ini nama-nama orang yang akan pergi haji tahun depan ditulis malam ni. Ibnu Abbas cakap macam tu. Jadi takdir kita di bumi ini, hidup kau, tak hidup kau, dapat apa, bini baru kau, apa okay, ditulis pada malam itu. Jadi itu orang-orang yang berpuasa kaitannya dengan takdir, dengan qada dan qadar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, nak sambung ke? Ponek dengar kan? Okey, kita habiskan hadis tadi. Saya khabar tadi kita nak cerita pasal hadis tadi yang masyhur, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan beriman, itu yang saya cerita tadi sampai 6 iman tadi, itu kaitannya. Dan satu lagi perkataan wa ihtisaban, yang mengharapkan
ganjarannya. Mengharapkan dia puasa tu kerana iman tadi, iman Allah, malaikat dan juga dia mengharapkan ganjaran. Okey. Mengharapkan ganjaran ni macam mana tuan-tuan? Ini bukan syarah lah, ini cadangan. Bagaimana seseorang itu nak harapkan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama sekali, sedekah tuan-tuan. Kita sedekah ni, kalau kita ni bulan lain sedekah banyak, tapi tiba bulan Ramadan kita tak sedekah. Makna kita sedekah pada bulan lain tu macam ada udang di sebalik mi. Kan tak ikhlas. Sebab Ramadan adalah masanya patutnya seseorang itu yang kalau dia kata dia sedekah ni ihtisaban, harap kepada ganjaran Allah, dia patut sedekah lebih lagi pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak ada sedekah apa-apa, tiba-tiba bulan lain ni cek saya satu pintu dengan nak bawi. Jadi yang tu ada masalah sikit kan. Sebab sepatutnya bulan Ramadan. Sebab Nabi SAW diriwayatkan fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Sahabat riwayatkan Aisyah. Sahabatlah maksudnya riwayatkan Rasulullah ni kan ajwadun nas. Nabi ni adalah manusia yang paling pemurah. Sebab ada sahabat yang kata cantik baju Rasulullah, dia terus bagi ambil baju ni. Rasulullah ni macam pemurah sangat, bagi apa saja. Tetapi dia kata pada bulan Ramadan, Nabi SAW kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan dia ni paling pemurah bila bulan Ramadan. Sahabat bagi tahu dia lagi pemurah daripada angin yang bertiup, minar rihil mursalah. Nabi ni pemurah pada bulan Ramadan daripada angin yang bertiup. Makna kalau angin bertiup ni apa maksudnya tuan-tuan? Kenajuan, kecepatan. Boleh jadi juga. Tapi yang kebanyakan orang faham, angin ni kalau tiup semua orang rasa. Jadi Nabi ni punya pemurah tu, rasa orang ni satu kampung ni rasa pemurah tu. Yang tu. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali cadangannya, kalau kita benar mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedekahlah pada bulan Ramadan. Yang kedua, bagi orang buka puasa. Bagi orang buka puasa. Sebab apa? Sebab Nabi bagi tahu man fattara shaiman, sesiapa yang bagi makanan seseorang itu untuk berbuka puasa. Bagi buka, man fattara maknanya siapa yang bagi makanan untuk seorang tu buka puasa, kana lahu mislu ajrih. Pahala orang yang bagi makan itu macam pahala orang yang berpuasa tu tadi. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Tapi tak potong pahala orang tu. Bagi dia makan buka puasa, dia dapat pahala berpuasa macam orang tu. Jadi tuan-tuan, kita bulan Ramadan ni, kita bukan apa, kita tamak ni, kita tengah cari pahala ni. Jadi kita bagi makan dekat orang tu dengan harapan kita dapat sikit pahala dia. Jadi kita janganlah tunggu je kan, siapa nak beri saya malam hari ni. Dia ada orang macam tu kan. Orang tak puasa lah dia sedekah puasa tu macam mana? Dia macam mana? Dia tak puasa, dia kata apa lah, dia kata sedekah lah. Dia termasuk di dalam apa ni? Hadis ni tadi. Dia tak mesti kata mesti dia berpuasa, tak. Kan? Hadis ni umum. Kalau dia tak puasa, bulan biasa, orang tu puasa kan. Kau puasa? Kau tunggu. Ya. Bawi makan. Bawi dia makan sebab kita nak pahala dia sikit. Jadi bulan Ramadan ni kita cari orang, kita bawi makan buka puasa. Jangan tunggu orang bawi. Jangan tunggu orang bawi, kita cari. Kita dapat pahala. Okey, yang seterusnya bacaan Al-Quran. Baca Quran tuan-tuan. Dia jangan, Quran ni pun satu tuan-tuan. Dia mari bulan Ramadan ni ada satu perangai, iaitu siapa nak baca Quran ada package kan. Ada package kan, tuan-tuan tahu kan. Maknanya nak sampaikan pahala mahal kadang-kadang kan. 2,000, 3,000. Saya baca satu Quran 3,000, sampaikan pahala. Jadi benda ni tuan-tuan, sampai tak pahala dia tuan-tuan? Yang pertama sekali, kalau dia baca, kalau orang tu tak bagi duit, dia baca tak Quran? Tak ada siapa. Kalau dia baca, dia hanya baca, dapat dah bain, dah masuk 3,000, baru nak baca. Dia baca Al-Quran kerana duit, maka dia ada pahala ke? Tak ada.
Amalan tatawwu' ni, solat, puasa ni, kalau buat kerana duit, dia tak dapat pahala, dia dapat duit itulah. Jadi macam mana dia kau nak hantar pahala? Lainlah kalau saya baca-baca ni, saya sedekah dekat arwah itu. Betul, orang tu pun, bagusnya, nak ambil 1,000. Yang tu tak apa. Yang ni dia dah harga, dah letak harga kan, satu nama ataupun sebagainya. Yang tu sebab tu Nabi SAW sebut Iqra'ul Quran. Orang-orang yang baca Quran ni, bacalah Al-Quran. Nabi beritahu, bacalah Al-Quran. Wasalullaha bihi, dan mintalah Allah dengannya, iaitu bacaan Al-Quran kita mintalah, ya Allah murahkan rezeki aku. Kita baca Quran, kita minta dengan Allah. Qabla ayyatiya qaumun, sebelum datang satu kaum, Nabi beritahu, yaqra'una al-Quran, membaca Al-Quran, fayas'aluna bihin nas, lalu dia minta dengan orang. Baca Al-Quran, nak baca boleh 2,000 baca 3,000. Jadi yang ni kita tu. Dia panggil orang bacakan Al-Quran, bagi okey, ini sebenarnya isu ni khilaf sebenarnya. Ada kaul yang kata, ada yang kata boleh sebenarnya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kalau sebab tu kita dalam agama ni kadang-kadang kita pilih pendapat yang kita rasa betul. Kan? Bukan ada orang khabar, ada orang khabar boleh, kita pun boleh lah. Kalau kita macam tu dalam agama ni tuan-tuan, arak ni pun ada orang kata boleh minum. Betul? Kalau kita nak khabar, ada orang khabar boleh. Arak tu pun ada orang khabar boleh. Ada ulama yang kata boleh minum. Rokok, cuma rokok itu dia bukan qat'i. Dia tak ada dalil qat'i, maknanya diharapkan kepada kamu rokok, tak ada. Tapi arak tu pun ada orang boleh kan. Tapi majoriti kata tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Dia kata minum sikit selagi tak mabuk, sebab arak itu illah dia mabuk. Kan, jadi kalau tak mabuk okeylah. Yang tu kalau nak makan macam tu kan. Jadi itulah tuan-tuan. Jadi tak apalah isu tu boleh ke tidak tu, sampai ke tidak, tak apa. Tapi kita ni, diri kita, anak-anak kita, latih baca Quran dan jangan minta dengan orang. Minta dengan Allah SWT. Baca Quran. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir, ponik ni apa ni sudah. Bila masuk bulan Ramadan, kita kena maafkan manusia. Kalau kita ada musuh dengan orang ni, musuh dengan orang tu, masuk je bulan Ramadan, maafkan manusia. Walaupun benda ni kadang-kadang setengah orang ni porek nak maafkan. Ada orang ni dia kasar hidup dia cakap apa pun tak ada apa, tapi ada orang yang dia bangsawan kan, dia bangsawan. Jadi perkataan-perkataan yang tak elok tu kena telinga dia, tak boleh nak. Jadi kita masuk je bulan Ramadan, kita maafkan manusia. Sebab dalam hadis disebutkan, hadis kursi juga, dibuka pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan juga Khamis, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan semua hamba-Nya yang tidak mensyirikkan kepadanya sesuatu apa pun, kecuali lelaki yang ada di antaranya dan di antara saudaranya permusuhan. Lalu Allah SWT kata kepada malaikat, anziru, tunggu dulu, jangan ampun dua orang ni. Anziru hadaini hatta yastaliha. Jangan ampunkan dia orang ni dulu, tunggu sampai mereka itu berbaik. Jadi Allah tangguhkan keampunan dia kerana dia bermusuh. Jadi takkan kita nak Allah Ta'ala tangguhkan keampunan dia terhadap kita sebab kita ada musuh dengan orang lain kan. Jadi kita maafkan manusia kan. Dan dalam hadis juga Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang aku perlu baca kalau aku tahu malam tu malam Lailatul Qadar? Katakanlah dah tak sompek dah, malam tu dah nak habis kan. Malam ni akan habis apabila masuknya subuh. Dah tinggal mungkin berapa minit lagi. Aku tahu malam terjaga, tinggal lagi 5 minit nak masuk subuh. Malam ni sedang Lailatul Qadar ni, tinggal 5 minit contoh. Jadi apa yang aku perlu baca? Ma aqulu. Aisyah tanya, apa yang aku kena baca? Nabi beritahu, quli, bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau sukakan kemaafan. Ya Allah, engkau pengampun, kau sukakan kemaafan, dan ampunlah
aku. Kalau kita suka, Allah Ta'ala ampunkan kita. Sebab dia macam bagi isyarat, kalau tak ada apa yang kita minta kepada Allah malam Lailatul Qadar tu, minta Allah ampunkan kita, maafkan kita. Afu tu maaf. Maaf tu maksud dia macam mana? Afu tu maaf, maaf yang dia macam tajawuz. Maknanya macam anak kita kan, ada apa, matematik, bahasa Melayu ni, tiba-tiba tengah-tengah tu ada satu pendidikan Islam dapat F, fail. Kita tengok tu, kita langkau je. Yang tu maksud afu, innaka afu. Maksudnya buat-buat tak nampak lah kan. Kalau orang yang cari tu, ni apa pasal F ni kan, yang tu cari, ya Allah engkau maafkan aku. Jadi kalau kita suka Allah Ta'ala maafkan kita, kita maafkanlah orang lain. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, kalau ada soalan, saya ingat apa masuk 8.30 lebih kan, terlopeh lah. Ada soalan tuan-tuan berkenaan dengan Ramadan ni? Kalau boleh jawab, saya jawab lah. Tak ada tuan-tuan lah. Jadi saya ingat saya tamatkan dululah ceramah kita pada malam ni berkenaan dengan Ramadan. Minta maaf kepada ahli jawatankuasa, ada salah silap tuan-tuan hadirin hadirat semua. Kita tutup kita punya perjumpaan ini dengan kafaratul majlis wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.